Menarik di MHI 23 November 2022 pasca pilihan raya umum ke-15. Kestabilan politik dan ekonomi negara, harapan rakyat terhadap kerajaan baharu. Assalamualaikum semua. Siapa yang sedang stres tu, janganlah stres. Senyum je. Sebab Peta hanya cukup mencuit hati dan menarik perhatian warganet. Segalanya yang menarik hanya di MHI. Okey, kalau bagi saya lah sebagai warga negara Malaysia, saya berharap kalau kerajaan baru ni menambahkan employment rate lah. Contoh, kan sekarang banyak pengangguran yang berlaku kan. Sebagai rakyat Malaysia, saya harap dapat naik tarafkan pengangkutan awam seperti LRT, MRT. Sekarang ramai orang guna LRT, tapi kadang-kadang LRT rosak. Macam dua minggu lepas LRT jalan pergi ke Lanang Jaya pun rosak. Sebagai rakyat Malaysia, of course kita orang nak kerajaan yang lebih stabil dari segi keselamatan, dari segi ekonomi, dan kita orang nak pemimpin yang mendengar suara rakyat, bukan hanya mementingkan jawatan, yang mementingkan diorang punya parti, tapi mendengar suara rakyat. Kita tak kisah siapa jadi Perdana Menteri lah. So kita nak itu ekonomi. Itu saja. Kita dapat tengok semenjak daripada pasca COVID-19 ni, ekonomi pun semakin rudum, barang-barang mentah pun semua naik. So kita harap bila adanya kerajaan baru ni, kita punya ekonomi akan lebih stabil lah. Macam contoh, harga barang mentah pun boleh stabil balik, keselamatan negara pun stabil. And then they should employ more, and then dia kena naikkan the basic basic pun kurang juga untuk fresh graduate. So cuba kita naikkan yang fresh graduate punya basic salary dengan juga employment rate tu bagi tinggi lah. So supaya semua dapat bekerja dan pada masa sama ekonomi kita pun akan naik jugalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Pada hari ini bertemankan saya Fazli dan juga Rena. Hari ini kita telah pun memasuki hari Rabu hari ini bersamaan dengan bila hari ini? Tak tulis sebelah kat sini. 23 November. 23 November 2022. Okey, maafkan saya sebab apa? Saya bukan menghitung hari bulan, tapi saya menghitung hari bilakah Malaysia akan menerima Perdana Menteri yang baru. Sebab hari ini merupakan hari keempat. Kalau kita lihat jari kita masing-masing yang mengundi, semakin hari semakin pudar dakwat di jari. Tetapi penantian untuk kita bersama ataupun untuk kita menantikan jawapan siapakah Perdana Menteri kita masih lagi menjadi pertanyaan. Dan pastinya kita sedia maklum bahawa semalam Yang di-Pertuan Agong sudah pun berjumpa dengan Ketua Parti PN dan juga Ketua Parti PH bagi memberi cadangan untuk pembentukan kerajaan perpaduan ataupun unity government ini. Namun kita tahu pandangan yang saya percaya semua orang dah pun ketahui, PM menolak kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita juga difahamkan pagi ini sepatutnya ada perjumpaan yang mana Yang di-Pertuan Agong telah pun menitahkan untuk bertemu dengan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional dan saya percaya ini adalah sebagai salah satu proses untuk Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan bagi memilih seorang ahli Dewan Rakyat yang dirasakan pada hemat baginda mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan untuk memilih Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Kabarnya semalam selepas pertemuan dengan semua ahli Barisan Nasional, mereka ingin memohon untuk menangguhkan perjumpaan secara individu. Betul. Bersama dengan Yang di-Pertuan Agong. Ya, permintaan telah pun dikemukakan untuk mereka ni menghadap Yang di-Pertuan Agong dan tengah malam tadi kita dah pun mendapat satu surat daripada pihak Barisan Nasional yang ingin memohon agar menangguhkan perjumpaan tersebut. Jadi sama-sama kita nantikan untuk waktu saat ini adakah penangguhan itu berjaya dilaksanakan ataupun tidak. Tetapi apa yang boleh kita katakan dekat sini, kita masih lagi tidak mempunyai PM dan kita ada 3 option yang telah pun dikatakan di sini. Antaranya adalah yang pertama adalah kerajaan campuran
Harapan, yang kedua adalah Kerajaan Perpaduan dan juga Kerajaan Minoriti. Dan apabila bercakap tentang perkara-perkara ini, kita harus memperhalusi setiap satu persatu. Dan kalau kita lihat di negara-negara luar, contohnya di negara luar, Justin Trudeau sebenarnya pun adalah kerajaan minoriti, dan mereka ada mengeluarkan kenyataan bahawa ada sistem penggiliran juga di negara-negara luar, contohnya di negara Israel pun ada. Jadi kita tak tahulah sama ada di dalam negara kita Malaysia ini bagaimanakah kita ingin menentukan siapakah Perdana Menteri kita. Jadi untuk waktu ini kita nak saksikan ada satu laporan politik semasa yang telah pun disediakan khas untuk anda semua. Silakan. Pilihan Raya Umum ke-15, PRU15, merupakan pilihan raya yang paling sengit dalam sejarah kerana sehingga hari ini Parlimen masih lagi tergantung. Malah, siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 juga masih menjadi tanda tanya. Sehingga 2 jam petang semalam, masih tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, walaupun pada hari sebelumnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, turut memperkenankan penangguhan dilakukan. Baginda kemudiannya menitahkan ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional menghadap pada jam 4.30 petang semalam di Istana Negara. Hasil daripada pertemuan tersebut, Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam sidang media mengatakan masih tiada sebarang keputusan dibuat dan beliau menghormati segala keputusan yang bakal diputuskan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengerusi Perikatan Nasional PN pula, Tuan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan bahawa beliau menolak cadangan yang dikemukakan oleh YDPA untuk bergabung dengan PH bagi membentuk Kerajaan Perpaduan. Beliau juga turut menunjukkan bukti rasmi bahawa istana telah menerima 115 akuan bersumpah yang dikemukakannya dan mempunyai sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan. Kira-kira jam 6 petang semalam, satu lagi kenyataan media dikeluarkan oleh Istana Negara dengan merujuk langkah seterusnya. Sesi menghadap 30 ahli Dewan Rakyat daripada Barisan Nasional secara individu akan dilaksanakan pada jam 10.30 pagi ini. Proses ini bertujuan supaya Baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 43 2A Perlembagaan Persekutuan. Dilema pembentukan kerajaan yang berlaku bukan sahaja menjejaskan landscape politik di negara ini, malah turut memberi impak kepada pengukuhan ekonomi. Adakah benar kenyataan ini? Okey, itu dia serba sedikit laporan berkenaan dengan politik semasa yang berlaku. Kita sedar dalam keadaan Parlimen tergantung, tiada lagi seorang ahli Dewan Rakyat yang diputuskan untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Hari ini kita nak tahu bagaimana kesannya terhadap kestabilan ekonomi dan juga politik di negara kita. Untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik yang saya percaya saban hari memang kita sentiasa maklumlah bagaimana penganalisis politik ini berdepan dengan situasi ini dan melakukan ramalan mereka sendiri. Ya, apa khabar Doktor bersama kami ini? Terima kasih. Doktor, walau waktu ketika mengundi tempoh hari di Kuching, kan? Di Kuching. Lepas mengundi terus balik KL, kan? Untuk bercakap tentang politik dalam negara ini. Baik, kita nak menyentuh tentang situasi ketika ini. Kita juga difahamkan semalam Yang di-Pertuan Agong menitahkan untuk berjumpa dengan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional. Namun mereka membuat permohonan untuk menangguhkan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin ada perkara yang perlu diperhalusi lagi. Apa pandangan Prof? Yang pertamanya kalau kita nak lihat dari segi situasi sekarang ini. Okey. Senario ataupun situasi pada hari ini agak kompleks, tapi sebenarnya ia nampak tersusun. Kompleks tapi tersusun. Maksudnya sebenarnya seperti yang tadi disebut, terdapat 3 option sekarang ni. Yang pertama ialah pembentukan kerajaan perpaduan. Kalau konteks kerajaan perpaduan tu, ia merujuk kepada parti-parti semuanya bekerjasama membentuk satu kerajaan dan dipimpin oleh blok yang terbesar. Jadi ini konsep kerajaan perpaduan. Namun sebenarnya kita tahu semalam Pengerusi Perikatan Nasional menolak
Ya, betul. Untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Maknanya option yang pertama, pilihan pertama telah ditolak. Jadi sekarang ini terdapat dua pilihan. Pilihan kedua ialah kerajaan campuran. Kalau ikut konvensinya, kerajaan campuran ini, blok parti yang terbesar akan menjemput mana-mana parti-parti yang lain untuk membuat kerjasama. Untuk memastikan jumlah mencukupi, majoriti mudah itu dapat dicapai ataupun melebihi untuk memastikan sebuah kerajaan yang lebih baik dan stabil. Maknanya sekiranya blok terbesar itu ada 80 lebih, mungkin ada perlunya 2 blok ataupun 1 blok lagi. Jadi ini merupakan suatu yang menarik. Yang menariknya, ke arah pembentukan kerajaan campuran ini sudah ada semacam petunjuk. Misalnya GPS Sarawak ini, mula-mulanya mereka kata sudah bersetuju menyokong Perikatan Nasional, kemudian barangkali ada sentimen rakyat, bukan sentimen orang politik, sentimen daripada kepelbagai etnik di Sarawak. Maka akhirnya dia menyerah kepada kebijaksanaan Yang Tuan Agong untuk membuat keputusan bagi GPS. Ini maknanya Yang di-Tuan Agong memegang 30 parlimen atau mempunyai kuasa terhadap GPS. Yang kedua, apabila Barisan Nasional juga menyatakan terserah juga kepada Yang Tuan Agong. Jadi maknanya terdapat 53 parlimen yang sebenarnya diserahkan kepada Kebijaksanaan Agung. Walau bagaimanapun, walaupun 53 kursi itu atas nama Kebijaksanaan Agung, tapi sebagaimana Yang Tuan Agong tugas baginda ialah untuk memastikan keadilan untuk semua, walaupun kuasa terbesar diberikan untuk membuat keputusan, tapi Yang Tuan Agong ini sesuai dengan keadilan yang baginda tunjukkan, baginda menjemput ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk mendengar apa pandangan mereka. Jadi daripada 30 orang tu, Yang Tuan Agong nak dengar adakah sepenuh hati, adakah sebulat suara, adakah berbelah bagi, adakah segelincir ataupun sebahagian. Itu tuanku nak dengar. Tapi akhirnya keputusan itu ditentukan oleh tuanku sebab sudah diserahkan atas kebijaksanaan tuanku. Sama juga terdapat spekulasi kabar-kabar yang di Sarawak yang kita dengar hari ini juga ada dipanggil GPS, sama ada ketua blok ataupun ahli parlimen mereka, kita tak pasti. Tapi setakat ni cuma spekulasi, kabar-kabar yang bertiup dekat Sarawak. Adakah sejauh mana itu benar? Barangkali TV3 boleh mengesahkan tengah hari nanti atau petang tadi untuk diminta untuk menghadap, untuk mendengar pandangan. Tapi pandangan itu katalah 23 ahli parlimen, tuanku nak dengar sendiri apa pandangan mereka untuk memberikan keadilan. Akhirnya oleh kerana GPS juga menyatakan terpulang kepada diserahkan kebijaksanaan membuat keputusan kepada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong mendengar dan keputusan akhir terletak kepada Yang Tuan Agong. Jadi maknanya 53 kursi bagaimana itu ditentukan oleh Yang Tuan Agong. Ini option yang kedua. Kerajaan campuran. Kerajaan campuran. Sekiranya berjaya, maka Yang Tuan Agong akan membuat pengumuman. Istana Negara akan membuat pengumuman. Namun, jika Yang Tuan Agong berasakan adalah lebih baik, contoh, ke arah kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ini bermaksud blok parti yang terbesar itu diberi perkenan untuk membentuk kerajaan. Tapi mereka merupakan minoriti, tapi bagaimana mereka nak mengekalkan tempoh keharmonian politik, kestabilan politik untuk 5 tahun, maka dibuat CSA. Dia sebagai perjanjian keyakinan dan juga perbekalan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kerajaan Ismail Sabri terhadap di antara kerajaan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan masa itu. Tapi itu persefahaman yang sangat terbatas. CSA ini lebih meluas untuk pelbagai seperti tidak boleh undi tidak percaya, untuk memastikan kelulusan aspek-aspek tertentu. Contoh,
pembiayaan dana politik, reformasi parlimen, apa yang dikenaki, dibuat perjanjian sedemikian rupa. Maknanya apabila dibentangkan bajet, dibentangkan rang undang-undang, pihak di sana menyokong untuk keputusan yang munasabah. Jadi ini akan mengekalkan prinsip tidak campur tangan ataupun tidak menyebabkan ketidaksedaran politik, tapi keperluan-keperluan parti-parti yang dibuat CSA itu, perjanjian ini, memastikan semua keperluan itu dapat dipenuhi. Jadi inilah 3 option yang ada sekarang ini. Tapi itu pulanglah kepada kearifan dan kebijaksanaan yang Di-Pertuan Agong kita. Tapi kalau kita lihat option yang pertama itu sememangnya sudah ditolak. Sudah ditolak semalam. Ya. Dan kalau bercakap tentang kerajaan minoriti pula harus mendapat sokongan daripada kedua-dua pihak kan untuk nak bercakap tentang dasar bajet dan apa semua kan. Okey, kejap lagi saya nak tanya kepada doktor lah antara ketiga-tiga option ni mana satu pilihan yang kita rasa dapat memuaskan hati semua pihak sebentar lagi. Tapi saya nak bercakap tentang PN kan, ketua blok semalam macam doktor katakan tadi dah pun mengatakan bahawa tidak akan membuat kerajaan unity ataupun kerajaan perpaduan ini. Tetapi apa yang boleh kita katakan dekat sini, mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin ingin bergerak dengan sendirinya, PN bergerak dengan sendirinya, menubuhkan kerajaan sendirinya. Sebab apa? Sebab beliau katakan bahawa beliau sudah pun mendapat cukup SD mempersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong, lebih daripada 112 SD kan. Tetapi saya nak tanya kepada doktor sendiri, apakah mungkin pertimbangan yang sepatutnya dilihat oleh yang di-Pertuan Agong bagi melihat SD yang tak cukup ini perlu untuk kita lihat adakah sampai untuk kita nak melihat en blok parti nanti? Okey, sebenarnya apabila undang-undang lompat parti tersebut telah dilaksanakan, sebenarnya SD itu tak timbul. Yang timbul ialah keputusan en blok ataupun ketua blok yang menunjukkan sokongan yang ada. Jika parti lain membawa SD orang lain, itu yang tidak kena. Misalnya pernah juga ketika perebutan jawatan Perdana Menteri 2 tahun dulu, ada parti lain yang membawa SD pada saat akhir, tetapi Istana Negara tak layan. Sebab mereka nak melihat dalam bentuk en blok. Walaupun pada masa itu belum ada lagi akta undang-undang lompat parti. Jadi kita lihat kali ini saya kira SD itu sudah kurang relevan. Sebab ia berdasarkan keputusan en blok. En blok itu dalam perjanjian akta lompat parti itu, undang-undang lompat parti tersebut, bahawa en blok itu lebih utama daripada SD dan en blok tidak boleh bawa SD dari parti lain. Itu perkara yang asas yang perlu difahami. Dan saya percaya juga berikutan daripada itu yang menyebabkan Yang di-Pertuan Agong ingin berjumpa dengan kedua-dua parti ini dan akhirnya meletakkan bahawa tidak ada sebarang gabungan antara PH dan juga PN. Namun kita ada banyak lagi persoalan yang kita nak rungkaikan bersama dengan doktor sebentar lagi. Kita nak berehat seketika, semuanya di Malaysia hari ini. Seketika lagi. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini, pastinya membincangkan kerajaan baru dari sudut kestabilan ekonomi dan politik biarpun dalam keadaan parlimen tergantung ini. Berbalik kepada doktor, kita nak tahu juga dalam situasi ini BN sudah menyatakan yang mereka akan menjadi blok pembangkang dan dalam sudut mereka sebagai kingmaker ini kita melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri caretaker. Situasinya walaupun belum ada kerajaan baru terbentuk, bagaimana melihat dari sudut kestabilan ekonomi dan juga dari segi pembangunan negara buat masa ini? Sebab kalau kita ikutkan bajet 2023 yang dibentangkan 7 Oktober lalu perlu dibentangkan semula dan ini juga memberi kebimbangan kepada rakyat, doktor. Okey, sebenarnya kerajaan interim ataupun caretaker Perdana Menteri ini tidak boleh meluluskan mana-mana bajet. Jadi mahu tak mahu kita terpaksa menunggu Perdana Menteri baru untuk membentangkan semula bajet tersebut. Ini penting untuk memastikan seperti gaji pejabat awam, isu penggunaan bajet untuk tahun depan itu dapat diluluskan kemudian boleh diagihkan dengan proses yang prosedur yang betul. Jadi ini kuasa caretaker ni, kerajaan interim ni tak boleh meluluskan apa-apa bajet terutama yang berkaitan dengan kewangan. Maknanya perlu dibentangkan semula bajet
dengan Perdana Menteri yang baru. Bukan interim itu tak boleh. Ya. Okey. Baik. Dan ya, kita nak bercakap tentang berbalik kepada kerajaan campuran lah, kan. Jadi mungkin ini kali bagi mereka yang mungkin baru kenal erti politik ini, mungkin kali pertama lah mungkin mereka dengar kerajaan campuran ini. Dan kita nak lihat kerajaan campuran ini ialah sebenarnya advantage diberikan kepada BN lah. Sebab apa? Sebab BN masuk dalam blok kerajaan nanti, kan. Jadi kita nak bercakap tentang apa kelebihan untuk blok-blok parti nanti. Kalau bercakap tentang kerajaan campuran ni, kelebihan untuk PN, BN dan juga PN. Dari segi rasionalnya. Dari segi rasional, saya kira mulanya Barisan Nasional hendak menjadi pembangkang atau bersifat netral saja. Tetapi jika permintaan atau dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong supaya Barisan Nasional itu bersama Pakatan Harapan, saya kira mereka tidak pilihan. Jika mereka menolak, itu dianggap mendahaka pula. Ini bagi orang Melayu, psychic orang Melayu ni, konsep mendahaka tu mereka menjunjung citah tu tinggi. Jadi apa manfaatnya kepada Barisan Nasional? Saya kira dalam perebutan kuasa, persaingan untuk mendapat tempat di kalangan orang Melayu ni, maka Barisan Nasional perlu platform yang baru. Maksudnya, jika Barisan Nasional bersama Perikatan Nasional pada 4 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, dari segi pengagihan kerusi misalnya, sudah tentu Parti Perikatan Nasional mahu apa yang mereka menang sekarang ini. Tetapi apabila Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan, mereka boleh memfokuskan kursi yang mereka kalah dulu untuk didapatkan kembali. Jadi ini sebenarnya memberikan laluan kepada Barisan Nasional untuk memulih secara lebih menyuruh dengan penglibatan etnik-etnik parti lain. Kita tahu Pakatan Harapan kebanyakan juga didukung oleh sokongan yang kuat di kalangan pengundi Cina, pengundi India dan sebagainya. Dan jika ini berlaku, maka Barisan Nasional dapat mengambil bahagian undi bukan saja Melayu, tetapi juga bahagian bukan Bumi Putera. Jadi kita kena lihat konteks, kan. Sekarang ni pengundi super majoriti Melayu, sekarang ni sudah menjadi pengundi majoriti Melayu. Pengundi majoriti Melayu sudah menjadi kawasan majoriti campuran. Maksudnya kalau dulu ada 80% pengundi Melayu satu kawasan, sekarang ni sudah menjadi 60%. Kemudian ada lagi tempat menjadi 50 atau 40% Melayu. Ini berdasarkan perkembangan demografi. Jadi kalau Barisan Nasional nak bergerak ke depan, mereka perlu melihat jika ada diberikan laluan atau ruang oleh Yang di-Pertuan Agong, jika dititahkan demikian, ini satu ruang untuk mereka bergerak. Dan saya sedikit aneh sekarang ni, Barisan Nasional dulu ketika kempen dikritik, dikomen pelbagai. Tiba-tiba kalau kita lihat dalam cerita berubah. Semua mereka menyatakan Barisan Nasional perlu bersama PH, sedangkan dalam kempen lain pula. Jadi ini satu segi saya kata kelebihan Barisan Nasional, maknanya mereka sekarang ni yang dulu anti Barisan Nasional kemudian sekarang mahukan Barisan Nasional. Yang nyanyi lagu apa tu, sekarang ni sudah lain nada nyanyian lagu tersebut. Yang mahukan Barisan Nasional untuk bersama PH. Jadi ini juga ruang untuk membaiki imej Barisan Nasional yang dulu begitu teruk sejak Pilihan Raya 2008. Sebenarnya berlaku sejak 2008 yang menyebabkan beberapa negeri jatuh. Ini juga menarik untuk dilihat dari segi itu. Baik, apabila Doktor menyentuh tentang situasi berkenaan dengan Barisan Nasional ini, saya juga tertarik dengan apa yang dikongsikan dalam harian Metro untuk hari ini. Kalau kita amati di bawah ini, kata daripada Yang di-Pertuan Agong, bersabar, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil-wakil rakyat dan terima keputusan Yang di-Pertuan Agong. Itu sahaja. Biar saya buat keputusan dalam masa terdekat ini. Biarpun kita merasakan bahawa terlalu lama 4 hari itu untuk menantikan satu kerajaan baru terbentuk, untuk menantikan siapakah figura yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ini, namun perkataan ataupun keywordnya, Doktor, kesabaran yang diperlukan ini. Bagaimana mungkin komen Doktor sendiri berkenaan dengan dari segi rakyat yang mahukan jawapannya sekarang dan juga dituntut untuk bersabar sedikit masa lagi? Okey, saya kira sabar itu merujuk ia akan dilangsungkan dalam tempoh sebelum hari Jumaat berakhir. Saya percaya itu yang berlaku. Itu konsep sabar yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, terima keputusan rakyat.
keputusan rakyat memilih parti yang mana yang mereka mahu tu dalam konteks undi tersebut. Okey. Jadi ini yang dimaksud Agung, terimalah keputusan rakyat. Rakyat mahu yang mana? Adakah parti yang mendapat yang paling corot atau yang paling tinggi? Itulah terima keputusan rakyat. Yang kedua, terima keputusan wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat mana yang mahu bentuk kerajaan campuran, wakil rakyat mana mahu bentuk kerajaan perpaduan, wakil rakyat mana mahu bentuk kerajaan minoriti. Itu terima keputusan wakil-wakil rakyat. Jelas di sini. Dan terima keputusan yang Tuan Agong. Yang Tuan Baginda sendiri, Tuanku sendiri menyatakan akhirnya keputusan-keputusan dia. Terutamanya apabila dua blok parti itu menyerahkan keputusan dan kebijaksanaan tersebut kepada Baginda. Jadi jelas maksud yang tersirat itu kita dapat tafsirkan sedemikian. Baik. Jadi kita nak bercakap berbalik kepada mandat rakyat pada Sabtu tempoh hari kan, hari pengundian itu. Jadi mandat rakyat telah pun keputusannya telah pun kita mengetahui bahawa PH sekarang ni berada dalam kedudukan yang paling tinggi lah kan. Jadi dan juga di tempat kedua adalah PN. Jadi kalau kita bercakap tentang dua ketua blok ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Dato' Seri Anwar Ibrahim, kedua-duanya mahu menjadi Perdana Menteri. Bagi pandangan doktor sendiri, adakah boleh kita mewujudkan untuk memberikan keselesaan kepada kedua-dua parti ini untuk mengadakan sistem Perdana Menteri secara penggiliran seperti mana yang dibuat di negara-negara luar? Bagaimana? Saya kira itu terpulanglah persetujuan mereka berdua. Tapi sejauh mana mereka berdua itu bersetuju? Tapi Perikatan Nasional itu sudah ditolak. Barangkali term-term itu sangat itu mungkin sudah dibentangkan. Sebab itu ditolak. Jadi rakyat hanya boleh berdoa undi yang mereka undi itu tidak sia-sia. Satu. Yang kedua, ruang untuk mengadakan kerajaan perpaduan itu ada. Macam mana bentuknya boleh dirundingkan kemudian, adakah cara bergila dan sebagainya. Tetapi sudah ditolak oleh Perikatan Nasional. Dan makanya hari ini yang dilalui ialah pilihan kerajaan campuran. Kita lihat sejauh mana kejayaan di sesi libat urus tersebut. Kita panggil libat urus tersebut. Bukannya sesi apa untuk yang Tuan Agong untuk mendengar dan yang Tuan Agong buat keputusan. Apa-apa keputusan sama ada berbelah bagi, sama ada bersetuju sepenuhnya, sama ada sedikit yang menyokong ataupun sedikit yang menentang. Akhirnya keputusan terletak pada itulah kata yang Tuan Agong, itu ialah keputusan yang Tuan Agong, kata Baginda sendiri. Sementara kita menantikan apa yang akan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong, kita melihat bahawa dalam situasi ini juga dari segi kesannya kepada ekonomi negara, ekonomi rakyat sendiri. Rakyat juga bingung dan menjadi lebih resah kerana kalau kita lihat dalam situasi ini mungkin mereka memikirkan periuk nasib mereka. Dalam keadaan yang terjejas ini. Apatah lagi kita belum mencapai kata putus untuk pembentukan kerajaan yang baru ini. Ini juga kalau boleh dipetik dalam utusan Malaysia yang menyentuh tentang Parlimen tergantung, Bursa Malaysia rugi 7.32 bilion ringgit. Doktor, kita tidak mahu perkara ini berterusan dan ia boleh menjejaskan bukan saja ekonomi rakyat tetapi juga ekonomi negara Malaysia. Kerana ketika ini pelabur sedang memberi tumpuan kepada kita. Bagaimana mereka hanya tunggu dan lihat tentang pembentukan kerajaan baru ini, Doktor? Betul. Apabila selesai mengundi, rakyat mengharap, saya menerima pelbagai mesej dari teman-teman. Dia kata, apabila mereka menunaikan tanggungjawab, sudah memilih apa yang mereka rasa layak, maka sepatutnya pembentukan kerajaan perlu disegerakan. Mereka terlalu letih untuk menunggu, terlalu letih melihat sikap orang politik sendiri, berebut-rebut untuk kuasa dan sebagainya. Apa guna mengundi jika perkara itu ditangguh-tangguh dan tidak menghormati keputusan rakyat? Ini juga dikatakan hormati keputusan rakyat. Dan wakil rakyat perlu sedar kedudukan mereka. Mereka berada dalam kedudukan yang mana? Jadi apabila ditangguh lagi, ini menyebabkan kerugian dari hari ke hari. Berapa lama Bursa itu mengalami kerugian? Setiap hari kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku berterusan dan kita harap dalam sehari atau paling lewat besok perkara ini akan selesai. Akan dimuktamadkan? Akan dimuktamadkan atas kebijaksanaan, kearifan, budi bicara dan kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi macam mana agaknya kita nak selesaikan kemelut ini? Yang di-Pertuan Agong pun telah pun menitahkan agar 30 ahli parlimen
BN kan menitahkan untuk berjumpa tapi minta ditangguhkan. Jadi kita dapat lihat dekat sini akan ada lagi pelanjutan masa lah kan untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi PM ni. Okey, kita nak bercakap tentang parti-parti di Sabah dan juga Sarawak sebab Prof pun mewakili mereka yang berada di Sarawak kan. Jadi kita nak bercakaplah tentang konteks strategi politik Sabah dan Sarawak, di manakah letaknya posisi Sabah dan juga Sarawak ni dalam usaha untuk memilih blok yang akan bersama dalam pembentukan kerajaan nanti. Saya kira pada mulanya GPS atau JRS memilih bersama Perikatan Nasional. Dan selepas itu kita lihat reaksi. Ada dua perkara. Reaksi wakil rakyat mungkin atau pemimpin wakil rakyat mungkin lain. Tapi reaksi kalangan rakyat, pengundi, akar umbi, orang-orang yang mengundi itu lain pula. Suara terbanyak tu lain, pemimpin-pemimpin itu lain. Tapi selepas itu kita terdapat perubahan pandangan. Saya kira ia mengambil sensitiviti dan juga reaksi daripada penduduk di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak misalnya, penduduk beragama Kristian merupakan penduduk yang majoriti di Sarawak misalnya. Sudah tentu terdapat sensitiviti tertentu yang perlu yang diambil kira. Saya kira yang di-Pertuan Agong juga cakna berkenaan perkara ini. Sebab itu baginda menyatakan dengarlah suara rakyat. Jadi suara rakyat itu tak semestinya wakil rakyat. Reaksi daripada rakyat dia akan umbi yang sebenar. Apa reaksi tentang isu sensitiviti, apa reaksi tentang isu kesusahan hidup yang memerlukan Perdana Menteri yang betul-betul berwibawa untuk mengendalikan ekonomi ini lebih baik. Berapa banyak hutang yang perlu, macam mana nak membayar hutang negara, peningkatan bila memerlukan pendapatan yang lebih tinggi untuk menampung kos-kos perbelanjaan, belanjawan negara dan sebagainya. Jadi memang memerlukan Perdana Menteri yang betul-betul berwibawa, diyakini rakyat untuk membawa negara bergerak ke depan, memakmurkan ekonomi, memulihkan ekonomi. Yang penting tadi kita lihat mengenai isu pekerjaan. Yang diperlukan ialah bukan saja pekerjaan, tapi gaji yang munasabah. Bukan nak kata gaji tinggi, gaji yang munasabah sesuai dengan situasi setempat tersebut. Dan inilah yang rakyat perlukan, iaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Bukan asyik berpolitik saja. Jadi perkara inilah rintihan-rintihan yang kita dengar pelbagai untuk disampaikan kepada pemimpin yang di atas atau pemegang kuasa yang tertinggi untuk mendengar sentimen-sentimen tersebut. Okey. Bila Doktor menyentuh tentang luahan rintihan rakyat, ini yang perlu diambil kira bagi sesiapa pun kerajaan baharu yang bakal mentadbir pada penggal akan datang. Siapa pun Perdana Menteri yang akan dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 ini, bagaimana mungkin sedikit pandangan Doktor untuk melihat kesiapsiagaan, kesediaan mereka sendiri untuk benar-benar dapat memperjuangkan hak rakyat dan dalam masa yang sama merancakkan kembali ekonomi dan pertumbuhan negara. Okey. Yang pertama, siapapun yang dilantik menjadi Perdana Menteri nanti, beliau ialah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia. Bukan untuk blok politik A, hanya untuk blok politik B atau blok politik C, ataupun Perdana Menteri kepada satu etnik saja. Dia Perdana Menteri kepada semua tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira kawasan, wilayah, tanpa mengira etnik, tanpa mengira agama. Dia Perdana Menteri untuk semua. Jadi apabila Perdana Menteri untuk semua, perlu ada dasar yang inklusif, yang menyuruh untuk memastikan kesemua pembangunan itu diambil kira. Bukan saja di Pantai Timur, tapi juga di Sabah, di Sarawak, di Johor, di Pulau Pinang dan sebagainya. Dan juga perlu memastikan bagaimana nak memulihkan ekonomi ini dalam kadar yang lebih cepat, yang kadar lebih baik dan memastikan dasar-dasar yang lebih realistik. Bagaimana untuk menangani inflasi yang berlaku dan yang paling dibilangi oleh rakyat. Bukan rakyat, sehingga orang politik pun tahu kemelesetan ekonomi dijangka lebih teruk pada tahun hadapan. Bagaimana persediaan itu dari segi kerajaan itu yang perlukan kerajaan yang stabil untuk memastikan bersatu hati bukan saja di tingkat politik tapi di tingkat rakyat, bersama-sama mengemblengkan tenaga,
untuk membangunkan negara supaya lebih baik daripada sebelum ni. Ya, sebab PRU15 diharapkan dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, yang mampan, namun masih lagi belum dapat lagi keputusan itu selepas 4 hari. Jadi yang terakhir ini mungkin kita boleh tanyakan kepada doktor lah, apa mungkin penyelesaian yang paling terbaik dan juga inklusif yang harus dilakukan oleh semua pihak, dan adakah petang ini kita dapat mengetahui jawapannya? Okey. Sebuah tentu rakyat yang tertunggu di luar mahukan segera. Tadi saya kata komen-komen daripada kawan-kawan, netizen, dia kata mereka sudah mengundi, mereka sudah membuat keputusan. Kenapa nak tangguhkan keputusan yang mereka pilih? Itu satu. Yang kedua, sudah tentu mereka mahu keputusan itu perlu disegerakan, tetapi kita tahu yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaannya untuk memastikan yang dipilih itu adalah yang terbaik. Yang terbaik, yang teruji, yang betul-betul dapat membawa Malaysia bergerak ke hadapan. InsyaAllah. Jadi dalam konteks ini, sudah pasti nasihat baginda supaya rakyat bersabar untuk seketika. Saya kira seketika itu tidak sampai hari Jumaat ini, ya. InsyaAllah kita doakan begitu. Apa yang penting nanti siapapun, saya kata Perdana Menteri, kita perlu terima dengan hati yang terbuka. Kita tak, musim pilihan raya sudah berakhir. Marilah kita sama-sama mengelengkan tenaga, bersatu hati untuk memajukan Malaysia, untuk memajukan masyarakat dan bergerak ke depan. Dan pastinya kita melihat bahawa ianya adalah sebagai satu solusi di mana walaupun apa kerajaan sekalipun yang terbentuk, pertamanya kena tahulah dasar inklusif dan juga realistik untuk membangunkan ekonomi negara, dan dalam masa yang sama kita nak melihat bahawa kita terus dapat memacu ekonomi ini pada tahun hadapan, biarpun keadaan ekonomi yang dikatakan akan lebih merudum. Dan sentimen perkauman itu harus kita ketepikan dalam situasi yang berdepan hari ini. Sentimen perkauman ni kita lihat di sekolah-sekolah pun kan, pelajar-pelajar pun ada yang balik-balik jumpa mak ayah bercakap tentang politik ini kan. Jadi saya rasa perkara ini tidak harus dilakukan. Jadi inilah peranan ibu bapa untuk mendidik anak kita tentang politik yang matang ini. Baik, terima kasih dicakap kepada Profesor pada hari ini, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Parti Politik yang sudah datang bagi kongsi tentang perkara. Sebab apa? Sebab setiap hari demi hari akan ada saja update-update terbaru tentang persoalan siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri kita yang ke-10 nanti. Sabar itu penting sekarang ini, kata kuncinya. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, adik kecil yang kabarnya baru berusia 4 tahun, petah bercakap. Itulah dia. Semuanya di Malaysia. Nanti ada jadi host lagi. Tengok mana. Hai. Hai semua. Nama saya Mika. Nama saya Mika. Dah makan ke belum? Oh, belum lah. Belum lagi lah. Aku lapar ni. Alah, malu pula dia. Inilah yang kami katakan tadi. Baru saja berusia 4 tahun, Mika Safia Muhammad Daniel bersama ibu bapanya, iaitu Cik Muhammad Daniel Faris Khairul Anwar dan juga Puan Nur Nabila Ismail. Terima kasih kerana bersama kami. Dia macam kita jugalah. Dia kalau rehearsal, okey. Allah. Betul-betul tiba pula dia takut. Okey, Mika tak apa. Tu Atuk dengan Opa nak tengok Mika tu. Tu ada adu pipin. Allah, Mika. Okey. Apa lah ni paksa tadi. Okey. Okey. Kita nak cerita tentang bakat cilik yang mencuit perhatian. Kalau kita lihat reaksi adik Mika ni di laman sosial memang cukup hebat. Nak tahu bagaimana kehebatannya? Tengok dulu. Sambil tu saya dengan Rina nak pujuk Mika. Okey, tengok dulu. Okey. Nanti Mika. Assalamualaikum semua. Siapa yang sedang stres tu, janganlah stres. Senyum je. Sebab jalan Junior banyak masalah. Tapi senyum je. Jangan stres. Assalamualaikum semua. Sebenarnya nak pinjam duit tak salah. Tapi yang salah bila kita tak bayar balik. Aduh. Cuba Tama jawab sikit. Macam mana orang nak percaya? Kalau nak pinjam pun tak ada bayar. Aduh. Tak boleh? Suruh bayar je. Assalamualaikum. Kita ni kalau nak tolong orang, jangan harapkan apa-apa. Jangan harapkan orang tu balik. Sebab apa? Bila kita berharap, kalau tak dapat, lepas tu kita mesti kecewa. Lepas tu salahkan orang. Kan tak ikhlas tu? Jangan harapkan
apa-apa, okey? Kalau orang tak boleh balas, awak boleh balas. Wah, pandainya adik Mika. Petanya dia bercakap. Comel lah awak ni. Ramai peminat tak? Ramai? Ramai tak orang kawan-kawan tengok dekat TikTok? Ramai? Ramai? Bestnya dia ada peminat lah. Baik, kita terus nak tanya dengan Cik Daniel sebagai seorang bapa. Bila mula kesan bakat cilik adik Mika ini? Okey, sebenarnya dia ni dah start bercakap umur 2 tahun lebih. Jadi dulu masa dia lahir, saya selalu seimbang dengan dia. Masa dia baby tu, masa dia tak boleh cakap lagi. Memang saya suka bercakap dengan dia. Cakap. So, umur 2 tahun tu dia dah start banyak bercakap. Jadi asalnya memang saya suka buat video dengan dia untuk suka-suka lah. Untuk kita kenang-kenangan lah kan. Lama kelamaan tu tiba-tiba tengok asalnya start nak buat video ni. Ada satu hari ni dia macam pujuk kita orang untuk kita orang tak sihat. Batuk kuat. Jadi tiba-tiba kata, "Mami, Daddy, are you okay? Are you okay, Mami? Nak ni ambilkan air." So daripada situ saya rasa macam seronok kan kalau budak kecil yang macam caring, lepas tu bagi nasihat semua kan. Jadi saya start lah ambil satu video untuk suruh orang jangan stres, senyum kan. Yang senyum tu actually dia punya idea. Dia yang start. Jadi jangan stres, senyum je. Siapa kata orang dewasa je stres? Betul. Budak kecil pun stres. Apa sebab tak dapat beli makanan? Tak dapat beli jajan. Itu yang Adik Mika katalah. Okey, tadi Daniel pun dah kongsikan tentang bagaimana agaknya kita dapat mengesan Adik Mika ni pada bercakap. Sebab apa? Sebab masih kecil lagi, ketika usia 2 tahun, 2 tahun setengah bercakap dengan dia kan, walaupun dia tak pada cakap kan. Tapi dari segi perkara lain mungkin kita lihat mungkin faktor genetik juga memainkan peranan juga antara Daniel dan juga Nabila. Mungkin ada di antara dua orang ni yang petah juga bercakap waktu ketika kecil ke ataupun sekarang. Sebenarnya dua-dua suka bercakap. Nampak tak? Jadi memang start dari pregnant dia pun sentiasa cakap dengan dia. Okay. So lepas dia dah keluar pun hari-hari akan make sure bercakap dengan dia. Bila ayah dia balik, memang akan spend beberapa masa untuk bercakap just diorang berdua saja. Ada orang cakap yang kalau kanak-kanak ni kan, Reina, yang mana mungkin ketika usia macam ni lah 2, 3, 4 tahun yang tidak pandai bercakap disebabkan mungkin penggunaan gadget yang terlalu lama kan. Jadi untuk adik Mika sendiri, bagaimana? Adakah memang tidak diberikan gadget ke ataupun kalian berdua yang selalu bercakap untuk peningkatan berbahasa untuk adik Mika ini? Gadget kita tak tolak sebab ada masa kita tak boleh nak halang tu screen time kan. Tapi memang dalam masa yang sama untuk make sure supaya dia tak 100% hilang fokus, masa dia tengok gadget tu pun kita akan sembang apa yang dia tengok. So dia akan bagi tahu apa yang dia belajar through gadget tu. So dalam masa yang sama kita tak nak hilangkan langsung interaksi dia. Itu cara kita berdua untuk maintain dia punya communication lah. Mika, aunty nak tanyalah, kalau buat video kan, Mika suka buat video apa? Suka buat video Cakap-cakap. dengan Daddy. Dengan Daddy. Selalu dengan Daddy buat apa? Cakap apa? Bagi nasihat kat kawan-kawan, bagi nasihat apa? Jangan stres. Jangan stres. Kena buat apa kalau tak nak stres? Jangan stres, senyum je. Alah, senyum je. Pandai lah. Cantiknya jari dia. Siapa yang colourkan ni? Tak, ini kat kedai punya tapi dah pecah-pecah dah. Iya, tapi cantik lagi ni. Siapa pilih colour pink ni? Mika. Mika suka colour pink? Tengok sini pecah-pecah. Iya, tapi cantiklah. Tapi enggak pecah. Okey, pecah. Baik, kita juga nak kongsikan, kalau kita lihat, ini adalah sebagai satu cara juga bila kita tatap video ni di laman-laman sosial, memang sekurang-kurangnya menghiburkan hati kita dengan keletah dan gelagat adik Mika ini sendiri. Dari respon lah, bukan sahaja dalam kalangan keluarga ataupun mereka yang mengikuti Mika. Mungkin keluarga Cik Daniel dan juga Puan Nabila sendiri kan, bagaimana mungkin melihat reaksi ataupun gelagat Mika sendiri dalam keluarga? Macam sama je sebenarnya sebab dia dekat dengan family pun dia macam tu. So bila dia dah viral,
diorang pun tumpang happy sebab dah tahu kebolehan dia boleh bercakap, memang suka tenangkan family members. Alhamdulillah kita boleh share benda ni dengan orang lain juga. Saya rasa benda ni harus dibawa oleh semua orang jugalah kan, sebab memori ketika kecil kan. Mika untunglah kan, sebab ketika kecil lagi kita dah rekod, dah rakam, nanti ketika dia besar nanti kita flashback balik. Nampak tak ni masa kecil. Okey. Jadi kita lihat antara video-video yang dibawa oleh Mika dan juga Daddy je adalah video-video yang banyak memberikan nasihat-nasihat kan. Jadi bagaimana pula Cik Daniel ataupun mungkin Puan Nabila ke yang memberikan ayat-ayat ataupun idea-idea ini? Dari segi ideanya. Dari segi idea biasanya dalam kehidupan seharian lah. Bila kita kadang-kadang, contoh kadang-kadang tengah drive, kadang-kadang kita rasa stres. Lepas tu kita macam terfikir sejenak, kenapa kita stres Lepas tu kita renung balik, lepas tu cakap, ini kalau ada orang tegur ataupun ada orang sampaikan, mungkin benda ni boleh jadi satu impact yang baik lah dekat komuniti. Jadi biasanya kalau saya dari saya punya idea, biasanya memang daripada seharian lah. Apa yang berlaku dalam kehidupan tu. Jadi bila saya macam terlintas macam, okey benda ni jadi, okey saya tulis. Saya tulis. Jadi bila saya tulis tu kita ingat cakap, okey benda ni pernah jadi. Tapi pernah tak waktu nak record tu tiba-tiba mood dia tak apa nak okey. Betul tak jadi? Itu selalu. Selalu sebab biasanya sebelum record kita akan tanya dia dululah, hari ni Mika nak record video tak? Macam contoh Mika. Kejap lagi nak record video tak? Nak? Boleh? Kalau sini dia okey. Give me five. Terus record. Nyanyi lagu apa tu? Nyanyi sikit nak dengar? Lajunya. Sebab dia tahu dah habis dah baca. Wow. Pandainya. Baguslah. Okey, itu dia tadi. Mungkin ini juga sebagai salah satu cara untuk ibu bapa di luar sana. Bagaimana sebenarnya kadang-kadang kita mungkin menghadapi masalah dari segi komunikasi anak-anak kan. Tapi kalau selalu bercakap, selalu juga berborak dengan anak, buat video semuanya, pasti ada jalan untuk kita memperbaiki komunikasi anak-anak. Kami nak ucapkan tahniah selamat. Orang kata semoga kita melihat adik Mika ni membesar dengan cemerlang, dengan berjaya. Nanti besar nak jadi apa? Nak jadi fighter. Firefighter. Wow, kenapa nak jadi firefighter? Sebab nanti ada orang telah dah api kat rumah, lepas tu kau spray. Nak spray air. Nampak tak kan? Bijaknya dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Daniel dan Puan Nur Nabila. Terima kasih Mika. Tahu tak lagu Firefighter? Rumah terbakar panggil bomba, tahu? Tahu tak? Dia tahu. Itu zaman Uncle ya. Tahu Twinkle Little Star dia. Okeylah. Dia friends. Salahlah Uncle. Okey, kita nak berhenti berat sikit. Terima kasih. Bye kawan-kawan. Apalah. Okey, Malaysia hari ini kini kembali bersama dengan saya Fazli dan Reina. Okey, kita nak redakan sikit tentang situasi politik dalam negara kita. Sebab apa? Sebab kita hampir melupakan Piala Dunia yang telah pun berlangsung di Qatar. Dan kita pun sudah sedia maklum bahawa kalau anda pun minat bola sepak, anda pun dah mengetahui bahawa Arab Saudi atau Saudi Arabia telah pun berjaya untuk menewaskan juara dunia iaitu Argentina dengan jaringan 2-1. Tapi apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada Lionel Messi lah sebab ini merupakan jaringan pertamanya dalam World Cup. Itulah, betul kata awak. Hampir terlupa saya dengan Piala Dunia kerana kemelut politik negara yang masih lagi tidak ada kesudahannya. Dan yang pastinya juga bagi anda peminat-peminat bola sepak ini, jangan lupa untuk terus saksikan perlawanan-perlawanan hebat untuk Piala Dunia ini. Dan sebelum tu saya nak kongsikan hari ini ada perlawanan yang saya rasa yang menjadi perhatian ramai juga pada pukul 9 malam nanti. Jerman akan menentang pasukan Jepun. Wow. Okey, awak tengok mana tadi dekat kalau tengok dekat utusan Malaysia di belakang ini, Jepun mahu pancung Jerman pada malam ini. Okey, jadi sama-sama kita nantikan malam nanti ya. Okey.
Okay. Kita juga nak wawarkan sedikit slot Samarinda Rindu Kasih. Jangan lupa saksikan ia setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih untuk semua penonton setia Malaysia hari ini. Okey, kita jumpa lagi nanti. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan ada sikit kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Ketua Polis Negara di mana ada sekatan jalan raya sebagai kesiapsiagaan yang telah pun dibuat di sini. Sebab apa? Sebab SGR yang ada di sini akan diletakkan di lokasi-lokasi strategik di setiap daerah di seluruh negara secara penugasan selama 24 jam. Dan langkah untuk mendirikan SGR ini adalah sebahagian daripada usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan tahap bagi keselesaan pengguna jalan raya. Baik, itu dia tadi antara maklumat yang perlu untuk kita kongsikan kepada anda penonton kami. Jadi untuk itu jumpa lagi. Saya Fazil Fuad dan saya Rina Kasim. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.